cara untuk download Python dulu. Okay, kita nak ambil Python. Kalau sesiapa yang tiada komputer ataupun laptop boleh guna handset, tapi features dia akan berbeza sedikit. Okay, untuk siapa yang kita boleh ada dua cara untuk handset untuk laptop ataupun PC ataupun personal komputer dia different. Okay, untuk siapa yang menggunakan handset ataupun handphone ataupun iPhone ke apa ke, okay, dia ada yelah 80% sama. Awak dah download ke Zuyau? Dah try download ke handset? Awak ambil version apa? Ambil version berapa? Okay, siapa yang dah download daripada handset? Okay, apa link yang awak ni? Boleh post dekat group. Sebab saya nak bagi sama. Dekat handphone ataupun dekat laptop. Kalau yang siapa yang dah install ke laptop. Okay, siapa yang ada laptop, tolong on laptop. Apa apps? Okay, Zuyau, tolong bagi apps. Saya takut saya punya different dengan awak punya. Yang Zuyau yang sebelum ni dia share. Ni Zuyau dah bagi link. Okay, sekejap saya buka link ni. Nampak tak kalau saya buka dari sini? Sekejap saya share. Okay, untuk yang baru nak download, okay, sila buka link ini. Saya buka 3.9. Zuya, awak version berapa? 3.5.2? Beza dia akan ada masalah dari segi coding nanti. 3.9.5. Okay, yang lain semua ambil 3.9.5. So, pergi pada ini kot. Okay, QPython 3L kalau handset. Saya pun nak download. Pergi pada handset, ambil QPython. QPython 3L, Python for Android, install. Okay, siapa yang menggunakan handset boleh download daripada QPython 3L. .9. Kalau handset dia ada QPython 3L. iOS tak cuba lagi. Android saja. Siapa yang pakai iPhone? Sekejap, kita
Boleh dengar? Dengar tak sekarang? Okay, semua type dulu repl.it, replit.com. Replit, repl.it. Ini nama web dia. Okay, siapa yang membuka guna handset? Nanti kita try yang Zuya tu. Semua dah buka replit.com. Dapat macam ni tak? Kalau pengguna handset, jap. Boleh dengar suara saya tak? Dah dua. Okay, untuk yang replit, kalau dekat handset, saya share screen di sini. Okay, ini handset, awak pergi dekat macam biasa. Awak type repl.it. Okay, awak akan nampak dia punya tanda tambah Python Node.js. Nampak kan semua? Boleh nampak? Ni siapa yang menggunakan handset? Siapa yang menggunakan komputer? Nanti kita pergi. Okay, kemudian apabila sudah, awak klik pada Python. Okay, dia akan keluar Python and then dekat sini ialah nama file awak. Contohnya ialah kita buat dulu contoh satu. Contoh satu. Semua boleh ikut dah ni? Hai. Sudah record. Memanglah record Zuya. Saya nak buat bersama-sama. Okay. Ini adalah main ni. Main adalah main.py. Ini adalah main awak. Awak punya, kalau antara muka first dalam, saya rasa ini menggunakan handset ya. Okay, kalau awak type apa-apa. Sekejap. Okay, nampak number 1. Kalau awak enter dekat situ. Sekejap. Enter. Dia akan ada number 2. Kenapa hilang? Cikgu tak login. Kenapa saya punya handset hilang tak nampak? Saya sharing kan? Kenapa jadi gelap? Hilang. Sekejap, saya pergi balik dekat ni. Saya sudah sharing dengan everyone. Start sharing first. Sharing lagi sekali. Start now. Okay, nampak?
Okey, ada number 1, number 2. Number 1 ni ialah macam, okey kalau contoh saya delete number 2 ni, delete yang biasa menggunakan saya nak naik kepada first. Okey, ini ialah number 1. 1 contohnya yang kita buat, sebab tu kalau dalam pseudocode, kita ada 1, 2, kenapa duk masuk? 1, 2, 3, 4. Bila saya enter, nampak ada number 2, number 3, number 4. Nampak? Okey tak? Boleh ikut tak setakat ni? Ya. Step first ialah replit.com. Ini buat secara online. Belum lagi pergi pada apps yang macam Zuyao share tadi. Okey, kalau step 2, awak akan pilih Python. Kenapa gelap ah? Saya pun pelik ni. Terus gelap. Awak pilih Python yang tadi Zuyao. Privacy tak ada lah. Saya tengah on ni. Aduh. Macam mana ni? Okay, saya keluar daripada handset. Okay. Saya tunjuk dulu antara muka untuk Python. Okay, tadi yang ada dalam tu, geram, jangan geram. Ya, saya geram dah. Okay, kalau sesiapa yang menggunakan laptop, awak boleh menggunakan, awak kena install, cara awak nak install Python ialah awak perlu pergi kepada, pergi first untuk install dia, nak dapatkan installer, sama juga macam Zuya buat tadi, tony.org. So, awak type tony.org, sama macam Zuya share tadi. Okay, dekat sini. Saya tengah share ke sekarang? Okay, nampak dekat sini. Yang Zuya share. Awak pergi ke python.org. So, bila pergi dekat apps, awak type untuk komputer ya, python.org. Bila awak type python.org, awak akan nampak ini. Saya share kan? Okay, awak akan nampak ini. Ini untuk siapa yang menggunakan komputer. Sebab tu saya tanya berapa orang yang menggunakan komputer. Berapa orang yang ada komputer di rumah dia? Berapa? Tolong jawab. Zuyao. Deshan. Ramai tak yang ada? Kalau saya tengok daripada sini, senarai nama dekat sini. Berapa orang? Zuyao, Deshan, Wizi, Ko Xuan Yang, An Zijian, Lo Jinghang, Sowento, Desmond. Cikgu mau buat apa? Angkat tangan dulu nak tengok berapa orang yang ada. Saya nak buat survey. Saya lost connection. Ada komputer dekat rumah Yuan. Chun Jin Yu, Chia Jia Yong, Chia Jia Hong, Wong Xiao Kian, Lim Wei Jun, Teo Jing Ki, Lam Yen Zin, Chiu Pesan. Andrew angkat tangan. Darren. Setakat ni berapa orang? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. 20 orang. Lagi 20 tak ada. Okay. Macam ni, saya tak paksa. Cuma kalau boleh siapa yang ada laptop ataupun komputer, tolong install ini. Pergi dekat python.org. Sebab tu saya kata siapa yang ada tolong install ini. Okay, lepas tu pergi kat download. Yang paling latest version kat sini ialah 3.9.6. Okay. Awak cari yang untuk Windows. Kalau siapa yang pakai iPhone ataupun Mac ataupun kalau siapa pakai selain Windows, pergilah dekat Mac. Kalau siapa yang pakai Mac
ambil 3.9.6. Siapa yang pakai Windows ataupun biasa punya, ambil for Windows. Tengok version dia. So, 3.9.6. Komputer saya ada 3.9.0. Okay, maknanya kalau 3 ke atas, dia punya coding akan sama. Yang Zuya buat 3.5, 3.9.5. Maknanya Zuya buat sebelum ini. Tak ada masalah. Download sahaja. Bila download, awak ikut step by step download tersebut. Sampailah finish. Boleh tak? Boleh tak untuk download? Okay. Kalau untuk sesiapa yang ada menggunakan handset, saya tak pernah guna QPython ni. Saya kalau untuk siapa yang boleh Zuya, tak ada masalah update 3.96. Okay, kalau siapa yang menggunakan handset boleh pergi kat ini. Kalau saya guna ini, P-Droid. PY-Droid. PY-Droid 3, dia punya lambang dia. PY-Droid 3, saya punya. Yang ni saya dah cuba. Yang macam Zuya tadi saya tak cuba lagi sebab tu saya tak jumpa. Saya tak jumpa dekat mana nak edit. Dekat mana nak run. Ya, kenapa Zuya? Dah, sudah send. Itulah, saya tak dapat dekat mana. Okay, kalau contoh Ibu, mic kamu tak ada suara. ya. Okay, dah ada suara dah belum? Ada. Okay, semua dapat dah PY Drop. So, akan ada PY Drop 3. Siapa yang dah install PY Drop 3 dekat Play Store tadi? Ini siapa yang menggunakan handset? Okay, 65% ke? Tunggu, kita tunggu sekejap. Zuya lajunya slow-slow. Okay. Ada orang boleh repeat itu perbezaan 3.96 dan 2.7.18. Apa tu Iwan? Kenapa handset saya suka gelap ni? Why ya? Saya kena keluar, masuk balik. Start sharing, masuk balik. Start sharing. Okay, siapa yang dah selesai install, dia akan dapat macam ni ya. PY Drop 3. Buka PY Drop 3 tu. Okay. Dekat PY Drop 3 ni, dia ada menu dekat sebelah sini. Yang tanda... Semua dapat ikut dah setakat ni? Ni, tanda 3 ini. Dia ada gap premium, interpreter, terminal, PIP, sharing, pastebing, sample, get more IDEs. So, yang kita nak guna ialah, okay, contohnya, saya pergi back balik. Zip dah.
Okey, ini adalah antara muka dia. Contohnya awak nak menaip, jangan premium, saya kena bayar, tak mau. Okey, maknanya sekarang atau awak menggunakan apps ini PY.3 ini apa Droid 3 ini ataupun menggunakan Replit. Replit.com tadi awak gunakan secara online. Faham? Itu untuk yang menggunakan handset. Kalau komputer pun boleh guna Replit juga. Tetapi saya suggest untuk komputer, siapa yang boleh download, sila download. Sebab nanti bila berhadapan dengan untuk membuat projek, susah apabila awak menggunakan handset. Okey, boleh. Contohnya, okey, awak akan nampak dekat sini. Nampak nombor 1 tu. Dekat bawah tu ada tab. Ada tanda macam-macam di bawah tu. Nak delete macam biasa, awak delete macam biasa penggunaan dia. Zuya pakai mana? Tunjuk gambar. Yang lain sama macam saya tak? Interface. Senantiasa boolean. Nombor lajunya boolean. Baru interface. Yang lain boleh ikut tak? Yang lain senyap terus ni. Saya tak dengar dah. Hai, yang lain mana? Boleh ikut tak setakat ni? Zuya boleh ikut lah. Dah pergi testing boolean dah. Yang lain nanti dulu. Okay. Ini ialah interface untuk menaip coding. Okay, cara nak tengok interface. Kita bagi satu dulu contoh sebab saya tunjuk contoh dekat handset dulu. Supaya nanti bila kita buat soalan ataupun latihan, saya akan menggunakan laptop. Jadi cara yang sama sahaja. Cuma yang membezakan dekat saya, dekat laptop ialah saya tak boleh ni. Okey, contoh kalau dekat laptop nanti saya tunjuk perbezaan dia dengan handset. Sebab kalau dekat laptop dia akan ada tab dekat atas ni macam kita guna Microsoft Office. Ada file, edit, semua tu. Okey, kalau dekat handset, kelemahan dia ialah dari segi inilah. Cuma, okey, sekarang ni yang awak nampak di handset, dia ada nombor 1 kan? 1 tu ialah baris yang pertama. Di dalam coding Python, awak tak perlu set mula, tamat. Dia tak baca benda tu semua. Yang awak belajar di dalam pseudocode dan algoritma itu ialah untuk permulaan kepada sistem awak. Tetapi di dalam Python, dia tak baca dah. Mula ke tamat. Dia terus. Okey, contohnya sekarang saya tengok tunjuk melalui handset ya. Saya nak print hello. Hello 2A1 ke hello 2B1. Okey, cara dia saya type. Mesti kena ada perkataan print. P-R-I-N-T. Print. Apabila sudah print, macam nak besarkan? Tak boleh ke? Okey, kita dalam coding Python, dia kena ada pembuka inverted. Pembuka macam ni. Ya, betul Zuyao. And then, kena ada apa? Kena ada tanda inverted comma di atas tu. 2 tu. Okey, bila dah tanda inverted comma, awak mula type. Contohnya hello. Hello 2A1 dan 2B1. Okey, dah habis. Ada tanda inverted comma balik. Lepas tu tutup. Okey, nak tengok apa yang berlaku kepada kita type sekarang ni. Macam mana nak tahu? Tengok ada tanda kuning macam ini. Nampak ni? Macam mana? Sini. Ni. Klik sini. Okey, akan nampak dekat atas tu warna hitam. Dia akan jadi keluar hello 2A1 dan 2B1. Okey, apabila keluar hitam macam ini ialah bahagian awak punya output. So, untuk macam Zuya type tadi, kalau ini yang contoh saja ya.
Ni cara menaip dia. Okey, dia ada inverted comma. Hello 2A1 dan 2B1 saya buat. Okay, and then tutup balik. Okay, macam ni cara nak menulis dia. Okay. Kalau itu yang putih dekat putih, makna dekat putih kita akan tulis coding. And then macam mana nak tengok coding kita berjalan ataupun tidak, tekan tanda play tu ataupun run. Itu dinamakan run. Dia akan keluar blank warna hitam. Dia akan keluarlah, maknanya yang ni tak ada masalah. Kalau ada masalah, dia akan appear dekat bawah ni error apa-apa. Okay, ni cara menaip. Kita tak masuk lagi apa-apa, ni baru cara. Okay, apa yang ada di dalam inverted comma ni, hello 2A1 dan 2B1 ni ialah string. Okay, faham? Itu ialah jenis data. Okay, saya keluar daripada handset. Sebab saya nak ajar, nak tunjuk daripada sorry. Okay, itu daripada handset. Maknanya, apabila awak dapat sahaja, dengar balik suara saya. Okay, sekarang ni kita nak tengok daripada laptop ataupun komputer supaya lebih nampak. Okay, siapa yang dah download, tolong download. Okay, untuk first sekali, siapa yang download, dia perlu buka dia punya Python dia akan ada programming Python. Bila awak search Python, contohnya Python. Okay, dia akan keluar Python saya punya 3.9. 64 bit tu tengok saiz komputer awak punya, apa yang awak dapat. Okay, kita nak menggunakan programming Python, nak menulis programming Python, kena pergi dekat IDLE. Okay, apabila awak type awak pilih IDLE ni. Okay, ini ialah interface yang awak nampak dalam handset tadi, yang putih tadi. Tapi dekat handset dia tak nampak dekat atas ni. File, edit, shell, debug, option, Windows, help. Tak nampak. Okay, kalau di dalam handset, di dalam komputer, awak akan nampak. Okay, kalau di dalam replit pun dia akan ada file dengan edit, shell semua ni. Okay, contoh yang saya bagi tadi, contohnya, okay, kalau dalam perbezaan dengan handset tadi, okay, contoh dekat sini ya, 2 tambah, saya nak buat 2 tambah 3. 2 tambah 3 ialah integer. So, number integer, saya tak payah declare lagi sebagai integer apa semua. Saya buat 2 tambah 3. Enter. So, dia akan automatic kirakan saya 5. Okay, ini ialah untuk nampak dekat sini saja. Kalau awak nak buat apa-apa, shell, dia ada dekat atas ni dalam Python. Okay, file, edit semua. Di atas ni ialah version Python yang awak guna. Python 3.9.0. And then dekat mana dia berada. License for more information. And then dekat atas tu juga dia ada. Kalau dekat replit tadi ada warna hitam dan warna putih. Okay, dekat file dia ada. Kalau awak pergi new file, ada open module, recent file, ni file yang pernah awak buka. Module fighter, path, browser, save as, copy, semua ni lah. Okay, kemudian untuk edit, kita ada juga nak edit apa. Okay, kalau shell, view last restart ataupun macam mana nak view shell, kita kena pergi dekat contoh file, new file. Okay, dia akan keluar macam ni. Bila awak dapat je Python, awak keluar file, new file, dia akan keluar untitled. Kenapa keluar untitled? Sebab file itu belum di-renamekan. So, bila awak nak type, awak pergi type save as. Contohnya, nak letak dekat, saya letak dekat desktop satu. Tengok dulu sekarang. Okay, saya buat new folder, Python. 1. Sebab saya dah ada file Python. Okay, ini contoh 1. Nampak Save as type Python file. Save.
Nampak dekat sini, dia akan tukar nama. Contoh 1.py. Mana .py, file itu dinamakan atas Python. Okay, boleh setakat ni? Itu ialah pengenalan yang pertama dahulu. Okay, cara nak menaip di dalam Python ini. Contohnya, kita nak menaip, kita buat print. Print ialah untuk paparan. Nampak dia ada perbezaan. Bila print, awak kena buka inverted comma. Inverted comma, awak kena buat contohnya macam tadi, hello world. Okay, tutup balik. Baru tutup semula. Okay, itu dah perkataan pertama. Habis. Cara nak tengok apa yang berlaku, awak kena run. Okay, bila run, dia akan tanya source must be safe. Bila save, dia akan keluar hello world dekat sini. Ini dalam bentuk run punya tadi. Dekat apabila kita sudah run. Okay, contoh. Boleh ikut dah setakat ni? Kita tengok dulu, berkenalan dulu dengan Python. Kena sendiri pin. Saya dah share screen kan? Lah. Tadi saya dah resume, dia keluar. Okay. Yang saya cakap tadi, faham tak? Kalau untuk sesiapa yang menggunakan komputer, pastikan ada buka dekat IDLE. Boleh? Ke pakat pening dah sekarang? Boleh ikut tak? Boleh faham tak pening? Okay. Cikgu Intan saya dapat cari different. Apa Zuya different? Saya stop dulu presenting. Saya klik download tapi tak download. Yiwen tak download apa? X sama dengan 25. Apabila X sama dengan 25, X lebih kecil daripada 0. Zuya buat bahagian mana ni? Cikgu apps kena tekan run. Apps yang mana? 3. Q Python tadi ke? Ha Zuya? Python 3.9.6. Q Python 3L ke? Zuya tolong share screen boleh? Tengok screen awak. Tolong share. Saya stop. Share screen supaya semua boleh nampak. Ya, masuk phone. Share screen. Sebab kita nak pilih yang mana satu. Sebab tadi saya guna PY drop tu okey juga. PY3 tu. Cuba yang Zuya punya. Q Python 3L. Semua dah install belum? Semua dah ada apps belum? Yang lain. Komputer Yiwen pergi dekat python.org. Kemudian pergi pada download. Pergi python.org. Download, ya. Lepas tu ambil 3.9.6 and then download sampailah habis. Dia akan ada. Okay, mana Zuyao? Share cepat. Okay. Semua tengok dulu yang Zuyao. Zuyao tolong cakap. Mana? Mana awak punya? Kejap. Yang tak sama lah. Ini PY3L, okay. kamu okay, tekan ada. kosong. Itu boolean punya lah. X sama dengan 25. X lebih kecil 0, dia auto run false. Tetapi di ini
Ini tak boleh run. Ini akan jadi coding. Dia tak boleh sendiri run tu. Kalau awak tekan tu, tanda tu jadi apa? Dia akan jadi error kan? Program finish. Dia tak boleh. Ah, Dia tak boleh. Okay. Kalau awak type hello world dekat yang PY tadi, bukan PY, dekat ini ya. ni bahagian apa? Editor. Tengok dia punya tu. Ini console. Pergi dekat console. Ah, Console. Wait. Console. Dia auto run terus. So better guna yang, kalau buat 2 tambah 5, dia terus buat tak? 2 plus 5. 2 tambah 5. Enter. Okay, boleh. So, kalau satu lagi. Kalau awak buat nama sama dengan, awak type nama sama dengan, okay, and then inverted comma 2, nama awak. Bukan inverted comma, bukan pembuka. Tak payah ada tu. Tak payah ada tanda buka tu, Zuyao. Nama, sekejap saya test yang lain. Macam ini ya. Bukan, nama sama dengan, okay, contoh tan, tutup, enter, macam tu saja. Oh, Tan, enter, print nama. Dalam kurungan, print, buka kurungan, nama. Enter. Okay. So, boleh menggunakan yang Zuyao punya ni, console. Tetapi, okay, kalau awak buka new dekat atas tu terus macam tu lah. Okay. Okay, yang ni lebih mudah lah maknanya. Cuma yang membezakan dia ialah dia tak ada warna lah. Dia warna hitam sahaja. Okay, kalau macam tu, semua install. Semua dah install kan tadi? So, background. Okay, kalau macam tu guna yang Zuyao kata tadi, QPython 3L. QPython 3L. Yang PY Android tu kalau siapa tak mau guna pun tak apa. Okay, yang membezakan dia ialah kalau menggunakan yang Zuyao dia akan nampak terus macam ni. Macam ni ya. Contohnya 2 times 10. Enter. Dia terus keluar 20. Okay. Yang membezakan dia ialah kalau untuk kita punya, untuk yang biasa, dia kena pergi dekat sini. Dia kena ada print nama anda, masukkan nama. Cikgu, kamu tak share screen. Saya suka. Tak share screen. Kenapa saya hari ni? Saya pening ke apa? Sorry ya. Aduh. Okay, yang membezakan dia, okay, contoh dia akan berbeza warna. Masukkan nama. Lepas tu ada tanda ni. Okay, tutup. Okay, bila macam ni, awak run. Save dulu. C2. Okay, masukkan nama. So, bila awak masukkan Asni, dia tak boleh nak baca apa lagi. Sebabnya dekat sini nampak ni, dia keluar error. Ini yang dinamakan error.
Trace back most recent call last. Sebab apa? Sebabnya di dalam atur cara awak tadi, awak tidak memanggil nama asli ni. Awak hanya membenarkan pengguna input. Okay. Hari ni kita tengok dulu supaya nampak. Okey, ini ialah hanya membenarkan pengguna input. Tetapi kalau saya nak saya nak nama saya ialah asli, saya nak memanggil balik nama saya asli tadi, contohnya kalau awak masukkan nama awak lah, ikut user masukkan apa-apa. Jadi nak memanggilkan semula, ingat tak kita belajar pemboleh ubah variable. Ingat tak? Ingat tak kita belajar pemboleh ubah? Pemboleh ubah itu yang akan memanggil semula. Itu akan belajar melalui variable. Okay. Okay, untuk hari ini semua ada masalah tak untuk download dahulu? Sekarang semua dah download yang Zuyao share tadi. Okay, kalau macam tu kita buat semua share download daripada ini. QPython 3L, Python for Android. Sebab yang ni lebih mudah, nampak terus apa yang awak buat and then dia punya output, bila awak run, output dia berada di bawah terus. Kalau macam idle ni, yang macam saya tunjuk tadi, output dia berada di paparan yang berbeza. Okey, ini ialah paparan untuk coding and then apabila awak run, baru akan ada paparan untuk output awak. Okey, ini menggunakan handset. Sama juga macam tadi yang saya tunjuk PY drop pun dia ada yang berbeza. Okey, kalau yang macam Zuyao share tadi, yang ni dia terus nampak apa dia output dia dekat situ. So, awak guna, semua nak guna yang ni ke? Siapa yang tak ada yang tiada komputer sahaja? Yang ada komputer, saya galakkan guna komputer. Boleh tak? Boleh tak? Ada masalah tak setakat ni? Yang untuk install, ada masalah tak? Raise hand untuk apa Zuyao? Setakat ni ada masalah tak untuk install dahulu? Tak ada masalah. Okey. Itu, siapa ada masalah? Raise hand. Siapa ada masalah untuk install dalam handset dia? Okey, kalau siapa tengok buku teks awak, dalam buku teks, okey, untuk paparan dalam Python ini dia ada banyak dia ada macam yang saya tunjuk tadi ialah IDLE. Okey. Kalau dalam handset dia menggunakan paparan IDLE ini ialah paparan IDLE. Ni, yang awak nampak. Okey, lepas tu ada yang saya suruh awak ada masuk tadi replit. Okey, ini ialah paparan replit. Replit awak boleh buat secara online. Awak tak payah nak download. Ataupun lagi satu, awak boleh guna Tony. Awak boleh guna Tony. Tony.thony. Sekejap. Okey. Tony pun boleh nak masukkan. Tapi Tony.org. Kalau awak tak mau download, awak boleh nampak macam ni. Kalau dekat apa? Ini replit, nampak? Replit secara online. Replit boleh buat dekat phone boleh, dekat awak punya komputer pun boleh. Okey, saya stop dulu. Saya bagi penerangan dahulu. Kita tak masuk apa-apa lagi hari ni, baru penerangan kepada awak. Okey, di dalam buku teks awak dia menggunakan paparan IDLE, apa yang saya tunjuk tadi. Macam kalau kita belajar di sekolah pun, kita akan guna komputer di sekolah, akan guna paparan IDLE. Okey. Sebab kita boleh nampak paparan IDLE, paparan untuk awak punya coding dan paparan untuk awak punya apabila sudah run apa yang berlaku. Okey. Selepas itu, okey tadi dah ajar dalam Python ada file, ada, okey. Kita akan praktikkan di dalam Python ini penggunaan string, penggunaan char, penggunaan double, penggunaan integer, penggunaan float. Okey,
Nanti kita akan buat satu-satu. Okay, hari ni kita tengok dia punya pengenalan secara ringkas dahulu. Okay, apa ada soalan tak setakat ni? Mengenai Python. Okay, lagi satu di dalam Python, apa benda yang awak nak paparkan kepada pengguna, contohnya masukkan apa-apa, contohnya macam ni. Okay, saya pergi ke IDLE balik ya. Contohnya, okay, contohnya memerlukan pengguna memasukkan apa-apa. Print. Penggunaan perkataan print ini adalah untuk mengarahkan pengguna. Mengarahkan kepada klien awak. Itu yang digunakan kepada print. Apabila penggunaan print, dia akan secara automatik ada pembuka kurungan itu dan ada inverted comma. Memang kena ada. And then tutup. Yang tu kena ada. Lepas tu, dalam ni awak boleh masukkan apa-apa. Okay. Itu ialah untuk mengarahkan ataupun arahan kepada Python supaya mengeluarkan perkataan ini. Apabila ada inverted comma dua-dua ini, secara automatik Python membaca perkataan tersebut dalam bentuk string. Maknanya kalau awak buat, contohnya dekat sini saya nak buat print 1 tambah 2. Okay, saya tutup kurungan, enter, saya run. Dia akan baca ini sebagai string. Dia akan baca print 1 tambah 2. Dia akan tulis balik 1 tambah 2 sebab dia faham itu ialah string. String ialah ayat ataupun perkataan. Dia tak faham benda tu ialah sepatutnya 1 tambah 2 saya nak. Saya nak norm 1 tambah norm 2 contohnya. Sebab tu dalam kita ada boleh ubah. Masukkan number 1, masukkan number 2 and then kita declare norm 1 sama dengan apa. Macam tu. Itu yang dinamakan, okay, sebab saya nak cerita perkataan print ini. Print ialah digunakan untuk paparan output. Okay, print function di dalam Python. Ataupun memaparkan string. Masukkan nama anda, print, masukkan nama anda. So apa benda yang awak tulis di dalam inverted comma tu, semua dia akan paparkan di dalam awak punya atur cara. Okey, kemudian nanti kita akan belajar juga variable. Variable pemboleh ubah. Macam mana nak bagi pemboleh ubah. Kalau awak letak print 1 tambah 2, dia tak faham ini bukan variable. So pemboleh ubah dia macam mana. Okey, kemudian kita ada pula character, data type. Ingat tak data type macam mana? Kemudian ada lagi satu boolean. Okay, nanti saya ajar satu-satu benda tu supaya kita nampak. Okay, untuk hari ni, setakat ni semua okay. Masalah print, masalah untuk install. Untuk siapa yang menggunakan handset. Semua okay ya? Ya, kerja hari ni install Python, betul. Sebabnya saya tak mau bagi awak install, nanti ada masalah. Okay, maknanya kita bersepakat dan bersetuju menggunakan yang Zuyao share tadi, QPython 3L. Boleh? Semua dah siap download ke? Yuan sudah siap? Okay, lagi satu peringatan sekali lagi. Siapa yang ada laptop ataupun PC, tolong download di PC. Boleh 3.9 above. Asalkan 3. Dia 3 ke atas, coding dia akan sama. Dia perbezaan dalam Python ni ialah dari segi coding, dia akan ada perbezaan sekiranya version 2 ataupun version 1. Itu yang lama punya lah. Okay, ada apa-apa soalan setakat ni? Tak mau bagi kerja lagi, nanti awak pening. Nanti saya ajar macam mana kita boleh buat satu-satu. Bye-bye dah Zermiah Sat. Ada soalan tak setakat ni? Saya nak semuanya boleh buat untuk next week. Kita akan buat latihan and then nak hantar, saya rasa saya akan guna kelas kit lah kot, awak hantar by individual. Yuan tak boleh buka? Yuan tak boleh buka kat mana Yuan? Share screen kan senang? Share screen baru saya nampak sorang-sorang. Zenjuan dah keluar dah. Okay, Desmond dah boleh download. Yenzin, saya tak mau tanya Zuyao. Sosioni boleh download tak?
Shime, Chijirong. Ini siapa yang share? Modify setup. Liwen. Awak install dalam laptop ke ni, Liwen? Itulah, dah maknanya dah ada lah tu. Kenapa dia keluar uninstall? Awak type cari dekat ni, dekat bawah ni ada tak Python? Type Python, Python. Zinho tak boleh download. Zinho buat kat mana? Ha, start dekat tepi tu. Data tak cukup. Zinho buat dekat mana? Dalam handset ke? Zinho? Okay, okay, mobile. Okay, untuk hari ni, siapa yang data tak cukup, maknanya kita ada masa seminggu untuk awak, boleh tak? Adakah saya tapi memang kena ada, nak buat macam mana? Mau tekan apa? Yuan, awak cari balik awak punya Python dekat tepi start tu ada tanda anak panah, ada tanda magnifier tu. Awak tekan Python, awak cari Python tengok ada tak? Python. Renew 1 minggu. Ha, boleh tak 1 minggu untuk renew data dan tolong download apps tersebut? Boleh? Kesian kat awak, saya faham ada yang masalah apa semua, tapi nak buat macam mana ya? Itu je yang termampu untuk saya menolong awak. Siapa yang tak cukup data tu? Ha, boleh Zinhoi. Sebab tu saya kata hari ni download dulu, nanti kita buat latihan. Okay. Okay, kalau siapa yang dah tak ada, boleh out dulu. Okay, terima kasih semua. Maaf hari ni ada kelemahan semua sebab saya nak semua dah install. Okay, Iwan okay tak? Iwan jangan keluar lagi. Ha, boleh guna hotspot, tapi pastikan next week semua ada sebab saya nak suruh share screen dengan saya. Okay, Zuya, stop record. Duk sembang dah ni.